yang selalu memberi bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Mari kita berdoa. 我们祷告， Biarlah Allah Roh Kudus yang sendiri mendengar keinginan kami pagi ini. 主啊，让主再次倾听我们心底的呼声， Tunduk dan sentuh hati kami, 并 Tuhan. 且我们谦卑，求你摸着我们心里的需要， Supaya kami mau lebih belajar lagi mengenal isi hatimu dan taat melakukan. 让我们能够继续学习主的话，并且遵守主的话。 Terima kasih untuk kesempatan yang selalu Engkau berikan bagi kami 谢 untuk 谢 belajar 主， firman. 一次再一次，你给我们机会来到主面前。 Berkatilah hambamu dan juga Pak Hendri yang akan menerjemahkan. 求主你祝福你两位仆人讲道翻译的， Berkati juga setiap kami yang akan mendengarkan dan 祝福 belajar. 每一个要听主话的人。 Terpujilah Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. 我们靠着主耶稣的名，但愿主的名得着当得的荣耀。 Amin. 阿门。 Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. 弟兄姊妹们平安。 Bersyukur hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama datang beribadah. 感谢主，今天我们能够一起来敬拜主。 Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan oleh majelis Pak Johannes Aurelius juga untuk saya boleh menyampaikan khotbah pada pagi hari ini. 感谢主，这是门刘牧师给我机会在这里证道。 Firman Tuhan, tema yang diberikan kepada saya bicara mengenai hukum Taurat. 今天我们的讲题是关于律法。 Nats yang diberikan diambil dari Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 17. 经节是起自于出埃及记20章第1节，到第10节。 Saya akan membacakan bagian ini dan nanti dalam khotbah akan ada beberapa bagian Alkitab juga yang akan kita baca. 我要读这一节经文，但是在讲道的时候也有几个经文我要再读。 Pagi ini saya akan membacakan dari Alkitab terjemahan TB2, Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku, jangan membuat bagimu berhala yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembahnya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, sampai kepada keturunan ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu keturunan kepada mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu untuk disalahgunakan, sebab Tuhan memandang bersalah orang yang menyalahgunakan namanya. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat bagi Tuhan Allahmu. Jangan lakukan pekerjaan apapun, engkau anakmu laki-laki atau perempuan, hambamu laki-laki atau perempuan, hewanmu, atau pendatang di dalam kotamu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut, segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itu sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya kamu hidup lama di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan memberikan kesaksian dusta terhadap sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, hambanya laki-laki atau perempuan, lembunya atau keledainya, atau apapun milik sesamamu. Sampai sedemikian pembacaan Alkitab kita pagi hari ini. 读经到此， Saudara-saudara, berbicara tentang hukum Taurat, bagi sebagian orang Kristen memiliki pandangan yang negatif tentang hukum Taurat. 弟兄姊妹们，当我们讲到关于律法的时候，很多人对律法有不对的观念。 Bahkan beberapa orang Kristen menganggapnya tidak ada lagi tempat bagi hukum Taurat dalam kehidupan kekristenannya. 有一些基督徒，他们认为现代的基督徒已经不能接受律法的存在。
Dan itu sebabnya sebagian lagi beberapa orang Kristen menganggap bahwa kedatangan Yesus Kristus ke dunia adalah untuk meniadakan hukum Taurat. 因为他们觉得主耶稣降生为要除去律法的存在。 Saudara-saudara, kenapa pikiran negatif seperti itu bisa muncul? 为什么这样的思想能够出现？ Mungkin sebagian dari mereka beranggapan bahwa hukum Taurat itu terlalu mengikat mereka dengan aturan-aturan yang ketat dan yang menyulitkan mereka. 可能他们认为律法有几个很严格的条规，以至于约束了他们。 Dan kemudian mereka membandingkan lagi dengan kehidupan sekarang di dalam Tuhan, bahwa kita hidup di bawah hukum kasih karunia melalui Yesus Kristus, bukan lagi hukum Taurat. 所以他们觉得现在他们在主耶稣降生，为要给我们恩典，所以我们不再受律法的约束。 Sebagai dampaknya, saudara, beberapa gereja mainstream seperti beberapa gereja Protestan mulai menggeser tema-tema yang berkaitan dengan khotbah untuk membahas hukum Taurat. 所以这个中国教会或者是这个基督教，他们开始把这个讲题转移到别的地方。 Tema-tema khotbah yang banyak dibahas adalah tema-tema yang kekinian, yang bombastis, yang rasanya akan menarik banyak orang untuk datang beribadah. 现在他们的讲题已转到现代的需要，让更多的人能够来听到。 Mulai meniru-niru gereja sebelah, saudara, membicarakan soal surga dan neraka, pergi dan segalanya begitu ya. 所以他们开始去那些别的教会的教导方式，关于天堂，关于地狱。 Yang kadang-kadang sangat disayangkan tidak ada kejelasan dasar Alkitabiahnya, saudara. 但是里面完全没有圣经的意义， Sehingga hasilnya nampak sekali bahwa kekristenan kita mudah diombang-ambingkan oleh berbagai macam ajaran-ajaran palsu manusia dengan segala keinginannya untuk memuaskan telinga semata. 所以我们知道现在基督教的这个道理很容易动摇，为了要听那些更好听的道理。 Banyak orang Kristen yang tidak lagi mau belajar firman Tuhan dengan benar. 很多的基督徒他们不要再学习关于神的教训。 Firman yang mengajar, yang menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan mendidik kita dalam kebenaran. 那么神的教训告诉我们，教导我们，让我们如何成为更好的人。 Mungkin salah satunya saudara dengar belakangan ini di media sosial ada bicara banyak tentang Kristen progresif. 所以我们现在看见在这个视频里面，很多关于基督教所谓的现代化的基督教。 Beberapa orang Kristen yang tidak punya dasar biblikal yang benar, mereka hanya mengangguk-angguk seolah-olah bahwa Kristen progresif itu adalah ajaran yang tepat dan benar, saudara. 很多的基督徒听了以后，因为他们没有好的基础，所以他们觉得现代化的基督教，他们觉得是对。 Kalau sudah mengerti Alkitab, memperhatikan firman Tuhan, maka sudah bisa menyoroti bahwa Kristen progresif ajarannya sangat liberal, saudara. 所以，如果我们看见，我们看圣经里面，我们就知道现代化的基督教，他们的道理非常的自由。 Sangat menyesatkan seolah mengajak kita untuk tidak lagi mempercayai Alkitab karena Alkitab penuh dengan banyak kesalahan-kesalahan di sana dan di sini. 他们的道理是告诉我们不要再学习圣经，因为圣经很多学了错误的事情。 Hari ini saya tidak akan membahas tentang Kristen progresif. 今天我没有讲到就是现代化的基督教， Tetapi ini menjadi satu contoh untuk kita belajar melihat bahwa dampak ketika kita tidak lagi belajar dengan benar kebenaran firman Tuhan menyeluruh PL dan PB, maka kita mudah untuk diombang-ambingkan dengan berbagai macam pengajaran. 但是这个非常好，让我们知道，如果你没有好好的学习新约，好好的学习旧约，那么的对圣经的知识越来越减少，所以能够被现代化的基督教所影响。 Apalagi yang membuat saya terheran-heran, orang yang mengajarkan ajaran seperti ini diundang di podcast-podcast tertentu, saudara. 现在很奇怪的，这些牧师，他们讲到关于现代化的基督教，被到处请他们讲道。 Yang seharusnya menurut saya jangan diberikan kesempatan. 其实我认为这样的人不需要给他们机会， Tetapi justru diberikan kesempatan yang begitu luas. 但是很多人就给他们很
广的实践聚会。 Itu sebabnya tidak mengherankan kalau wajah kekristenan kita melihat ada makin banyak gereja bermunculan, bertumbuh di mana-mana, tetapi dasar iman Kristennya sangat-sangat rapuh. 所以不是奇怪的事情，因为到处都有新的教会，到处都有新的教训，但是对基督教的教义完全很脆弱。 Orang-orang Kristen sendiri tidak mempunyai dasar yang kokoh untuk berdiri teguh di dalam iman kepercayaannya kepada firman Tuhan sebagai satu-satunya standar hidup mereka. 因为他们讲道的人，他们自己在这个信仰方面没有好的基础来讲他们所要讲的道理。 Ibaratnya jangankan digoncang gempa 7,7 seperti di Taiwan, cukup ditiup dengan angin sepoi-sepoi, kekristenan kita begitu rapuh dan mudah sekali untuk 就 bergoyang. 好像刚刚发生的这个地震在台湾，这样的地震能够使每一个这个建筑物倒塌，我们的信仰也能够脆弱。 Dan sebagai dampak seperti itu, maka kekristenan kita tidak terjadi pertumbuhan yang semakin berbuah dan menjadi saksi-saksi Tuhan yang benar di tengah-tengah dunia ini. 小小的动摇使我们的信心脆弱，所以我们的生活不能结果子，不能带领人来到主面前。 Seolah terangnya orang Kristen tertutup dan asinnya orang Kristen menjadi tawar. 好像是基督徒完全没有动作，最后基督徒变成很冷淡。 Dan jika itu sudah yang terjadi, saudara, maka dunia akan menginjak-injak kekristenan sebab mereka tidak bisa lagi membedakan manakah orang Kristen dan manakah orang yang bukan 如果 Kristen. 这样的话，那么这个世界就不能分清楚哪里是好的基督徒，哪一位是不好的基督徒。 Karena apa yang dilakukan dengan apa yang dikerjakan oleh orang Kristen dan bukan Kristen menjadi kelihatan sama. 因为他们看基督徒和非基督徒完全没有分别。 Ini perlu menjadi perenungan bagi setiap kita, bagaimanakah wajah kekristenan kita di hadapan orang-orang dunia. 所以我们需要思想，我们这些基督徒在外人来看，我们是怎么样的基督徒。 Kalau kita kembali lagi kepada Alkitab kita, maka kita akan melihat bahwa Tuhan Yesus sendiri tidak memiliki pandangan negatif terhadap hukum Taurat. 如果我们再回到圣经，我们的主耶稣对律法没有错误的观点， Bahkan ia melihatnya secara positif, saudara. 但是用准确的思想，主耶稣来看律 Minimal 法 kita。bisa melihatnya dari 2 catatan Alkitab. 最低限度有2件事情在圣经记载过。 Yang pertama, Kristus takluk kepada hukum Taurat sebagai manusia. 基督耶稣第一，他因为成为人，对律法非常的遵守。 Ketika Tuhan Yesus berinkarnasi ke dalam dunia ini, 当主耶稣道成肉身的时候， Tuhan Yesus sangat-sangat takluk kepada hukum Taurat. 主耶稣非常很遵守关于律法。 Salah satu bagian kalau saudara bisa baca nanti di rumah di dalam Lukas pasal 2 ayat 40 sampai 52. 如果这一件事情我们能够查看，在这个路加福音也是记载。 Dari sana kita bisa belajar bagaimana Tuhan Yesus betul-betul belajar hukum Taurat dan dia menjadi anak yang takluk kepada orang tuanya yang juga tunduk kepada hukum Taurat. 在那一节经文，我们看见主耶稣从小已经受律法，好像父母亲，他父母亲也是非常遵守律法。 Dan bahkan kalau kita mau tarik lurus sampai kepada peristiwa penyalibannya di kayu salib, 如果我们拉一个直线，知道主耶稣上十字架， Tuhan Yesus pun tetap mengerjakan hukum Taurat, hukum yang kelima, yaitu menghormati ayah dan ibunya. 在十字架上，主耶稣仍然遵守10条诫命，就是第5个诫命就是尊敬父母亲。 Dalam 7 perkataan salib itu dia menyerahkan ibunya untuk dititipkan kepada Yohanes,主耶稣- rasul yang paling dikasihinya. 主耶稣7句话在这个十字架上，他仍然把他的母亲交给他的兄弟们。 Selain itu semasa hidupnya kita melihat bagaimana Yesus ikut perayaan-perayaan orang Yahudi yang diajarkan dalam hukum Taurat dan tidak melarang orang-orang juga untuk melakukannya. 我们也看主耶稣如何遵守每一个节日，并且遵守每一个犹太人所受的一些的条律。 Jadi Tuhan Yesus secara positif melihat hukum Taurat. 所以主耶稣就是一个遵守律法的人。
Yang kedua, saudara, buktinya adalah Kristus menggenapi hukum Taurat itu. 第二就是主耶稣成就了这个律法。 Dari mana kita tahu? 从哪里我们能够知道？ Coba kita lihat Lukas 24 ayat 44. 如果我们看路加福音24章第44节， Lukas 24 ayat 44, demikian firman Tuhan. Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Ya ini bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, dalam kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. pasal 24 ayat 44 4, ya, 44. 路加福音24章第44节，耶稣对他们说：“这就是我从前与你们同在的之时所告诉你们的话说，摩西的律法、先知的书和诗篇上所记载的，凡制作我的话，都必须应验。” Secara sederhana Tuhan Yesus ingin mengatakan bahwa seluruh perjanjian lama yaitu kitab Taurat Musa, Nabi-Nabi dan Mazmur menuliskan dan menubuatkan tentang dirinya. 简单来说，就是主耶稣要说关于先知书、先知书，或者是诗篇或者律法，都是预言主耶稣所要做的事情。 Mengapa Tuhan Yesus hanya menyebutkan 3 bagian saja, saudara? 为什么主耶稣只告诉我们3段？ Bagi orang Yahudi, Alkitab Perjanjian Lama memang terdiri dari 3 bagian tadi, yaitu Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi atau tulisan Nabi-Nabi dan Mazmur. 犹太人知道这个他们的圣经分3部，第一是先知书，第二是律法书，第三是诗篇。 Perjanjian Baru belum ada. 完全没有新约。 Jadi ketika Tuhan Yesus menyebutkan hal itu berarti dia sedang menunjukkan kepada kita perjanjian lama yang dipercaya oleh orang Yahudi. 所以主耶稣所说的，他是指着那些旧约犹太人所相信的圣经。 Dan ia mengatakannya kepada murid-muridnya bahwa kesimpulan dari semua tulisan-tulisan perjanjian lama itu sedang memuliakan Kristus, menubuatkan tentang Kristus dan menggenapi tentang Kristus. 主耶稣解释说，旧约所做的一些事，是关于荣耀神、传扬神、告祭神。 Nubuatan-nubuatan yang ditulis itu adalah firman Allah yang tidak boleh dan tidak bisa 因 dibatalkan. 为在这个圣经里面，都是每一句话都是上帝所说的，完全不能抗议。 Dengan kata lain perjanjian lama dikonfirmasi oleh Tuhan Yesus, sedangkan perjanjian baru menulis tentang penggenapan dari perjanjian lama tentang Yesus Kristus. 主耶稣旧约是主耶稣说到关于主耶稣，那么新约是成就主耶稣所做的一切。 Sehingga semua yang tertulis tentang Mesias itu, tentang Yesus Kristus itu tidak ada boleh yang terlewatkan dan semuanya digenapi di dalam diri Yesus. 所以讲到关于耶稣，转到关于弥赛亚，完全的写得清清楚楚，不能含糊。 Dan Yesus menyampaikan perkataan Lukas 24:44 ini di akhir masa pelayanannya, bukan di awal. 主耶稣讲关于路加福音24章44节，是在他最后的侍奉。 Hal ini menunjukkan kepada kita sebuah kebenaran bahwa memang segala sesuatu yang sudah dibuatkan dalam perjanjian lama sudah digenapi oleh Dia. 所以在这里告诉我们，以前旧约所说的每一件事情，主耶稣已经一件一件成就了。 Jadi kalau kita mau sarikan, saudara, perjanjian lama itu kita peras sampai ke titiknya, maka itu akan bicara tentang Kristus. 所以，如果我们严肃来查考旧约的整个书，最后的结论是讲到关于耶稣基督。 Demikian pun ketika kita sarikan seluruh perjanjian baru, maka fokusnya sama, itu bicara soal Kristus. 所以，如果我们把新约简述来，我们就知道里面讲的是关于耶稣。 Oleh karena itu bagi orang percaya, kita harus mencintai dan memperhatikan Alkitab kita, PL dan PB, dan melakukannya dengan taat dan setia karena semuanya mengarahkan kita kepada
kemuliaan bagi Kristus. 所以我们做信耶稣的人，我们要对旧约、新约很严肃的查看，很严肃的遵守，完全是为了要荣耀我们的神。 Dia menghargai perjanjian lama. Yesus mengutip perjanjian lama sekalipun dia adalah Allah. 主耶稣仍然尊敬这个旧约，因为虽然他是的地位是神。 Itu sebabnya seorang pengkhotbah Charles Spurgeon berkata begini, karena PL dan PB menghargai Kristus dan memuliakan Kristus, maka kita juga orang Kristen harus melakukan yang demikian. 所以 Charles Spurgeon 说，因为旧约、新约为了要荣耀神，所以我们也是应该要学习旧约、新约。 Dan kalau kita membandingkan dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-14, saudara, 但是如果我们再看约翰福音第1章第14节， kita melihat bahwa Yohanes mengatakan bahwa Kristus adalah firman Allah itu. 那就是他说主耶稣乃是神的道。 Demikian Alkitab kita juga kalau kemudian mau dikristalisasi semuanya, maka ini juga bicara tentang Kristus itu. 所以我们把整个的圣经简述来说，只有讲一个，是为了讲耶稣基督。 Jadi kita belajar bahwa kalau Kristus adalah firman Allah dan firman Allah itu adalah bicara juga tentang Kristus, maka kita harus menghargai, mencintai, dan mentaati seluruhnya. 如果我们知道主耶稣就是神的话，神的话讲到关于基督，所以我们要非常遵守神的话。 Baik Kristus ataupun Alkitab kita hadir di dalam kehidupan kita oleh karena pekerjaan Roh Kudus. 神的话，主耶稣自己有在我们每日的生活当中，乃是因着圣灵的工作。 Kristus berinkarnasi ke dalam dunia melalui Roh Kudus. 道成入圣是有圣灵的带领。 Dan Roh Kudus menginspirasi atau mengilhami para penulis Alkitab yang jumlahnya 40 orang dalam rentang waktu 1500 tahun untuk menuliskan Alkitab yang sekarang kita baca dan pelajari hari ini. 然后这个四个神，在1500年之中来写了这个圣经，1500 tahun. Jadi Roh Kudus bekerja dalam inkarnasi dan juga dalam inspirasi. 所以圣灵已经在道成入圣这一件事情参入，并且给他们有全面的引领。 Karenanya marilah kita mencintai firman Tuhan kita, Alkitab kita, PL dan PB. 所以我们要爱神的话，无论是在旧约或者是在新约。 39 kitab di dalam PL dan 27 kitab di dalam PB. 在旧约有39本书，在新约有27本书。 66 kitab kita pelajari dengan sungguh-sungguh, kita baca, kita cintai dan kita taati sepenuhnya. 66本书，我们真正以尊敬的心来阅读神的话。 Yesus sendiri menegaskan di dalam Lukas pasal 16 ayat 17. 路加福音第16章第17节。 Di sana dikatakan lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. 天地废去，交比律法的一点一滴落空还容易。 Tuhan Yesus bukan sedang menyerang hukum Taurat, 在这一句话不是说主耶稣轻视律法， tapi Tuhan Yesus sedang menyerang ahli-ahli Taurat yang menganggap dirinya lebih tahu dan benar. 但是主耶稣 tentang 对 hukum 付 Taurat. 那些只懂得道理，他们觉得他们比主耶稣更聪明。 Tugas Yesus adalah mengangkat inti hukum itu dan kemudian menampilkan isinya secara utuh untuk dipahami dan dimengerti oleh manusia. 主耶稣就是把律法的重点教训给他们，让他们能够明白。 Karena itu saudara, tidak ada pertentangan antara kita membaca dan mempercayai hukum Taurat dengan percaya kepada Yesus. 所以我们都完全跟我们相信耶稣、相信律法没有冲突。 Sebab Tuhan Yesus sendiri adalah menggenapi hukum 因 Taurat. 为主耶稣要把律法成就的更好。 Bahkan tadi dalam kalimat tadi dikatakan tidak ada satu titik hukum Taurat yang batal. 所以在这里没有说没有一地一话是落空的， Malahan dibandingkan dengan langit dan bumi yang lebih mudah untuk lenyap. 比起
整个的宇宙更容易被毁掉。 Mengapa langit dan bumi lebih rentan untuk lenyap? 为什么宇宙万物很容易能够毁掉？ Karena firman itu kekal. 因为道是永恒的， Sedangkan langit dan bumi itu buah dari firman yang disampaikan oleh Tuhan dalam Kejadian pasal 1. 啊，因为在这个的宇宙乃是因为产生，因为上帝的道而产生了宇宙。 Firman tidak bisa lenyap sedangkan langit dan bumi bisa lenyap. 神的道不能被消灭，就是好像怎么样宇宙万物。 Jadi kita sebagai orang Kristen belajar hari ini. 所以我们现在成为一个基督徒，现在要学习， Kita tidak boleh memandang negatif hukum Taurat. 我们不能轻视律法。 Kita belajar mentaati dan menghidupinya dengan benar seperti yang Tuhan inginkan agar kerohanian kita terus bertumbuh. 我们学习，我们敬畏，让我们的灵命不断的成长， Bertumbuh dalam keserupaan dibentuk untuk menjadi seperti Kristus. 让我们成长，好像耶稣基督。 Dan bukan hanya berhenti sampai di situ, tetapi kita ditugaskan untuk membagikannya kepada banyak orang supaya mereka yang terhilang dapat kembali lagi kepada 不但 Allah. 在那里停顿，我们也能够把主的话传扬给更多的灵魂，让那些受伤的灵魂能够来到主面前。 Seorang tokoh Kristen terkenal bernama George Muller. George Muller 说一句话， Dia membaca Alkitab seumur hidupnya sebanyak 200 kali. George Muller 他们读圣经，整个圣经已经读了200篇， PLPB dibaca semua. 旧约、新约他都读下来。 Di antara kita, berapa banyak kita yang sudah menyelesaikan pembacaan Alkitab, PL dan PB? 在我们里面有多少个人已经读了新约，并且旧约这结束？ Biasanya mulai tahun baru kita membuat sebuah resolusi. 其实我们常常在新的一年写了一个新的改造， Salah satunya mau membaca Alkitab secara berurutan. 还有我们能够计划继续不断读圣经， Mulai dari Kejadian, 从创世纪 masuk ke Keluaran. 进入出埃及记， Wah, ini semua cerita-cerita kita masih semangat membacanya. 因为里面都是故事，所以我们很有精神的读下去。 Lalu masuk ke kitab Imamat, 所以就进入利未记， berisi aturan-aturan. 里面很多的条规， Masuk ke kitab Bilangan, hitung-hitungan. 还有里面有民数记是算数， Rasanya kita nggak keluar-keluar dari kitab Keluaran, saudara. 所以我们就觉得我们一直在出埃及记里面。 Berapa kali kita baca Alkitab? 我们有读圣经多少次？ Sak jelek-jeleknya minimal seharusnya seumur hidup 1-2 kali sudah baca sepenuhnya. 最低限度我们一生要1-2篇读完。 Di Alkitab istri saya bagian depan itu, di bagian belakang dia ada tulisan-tulisan coretan begitu ya. 我的内人，他在圣经有最后的几段有一些记号。 Saya tanya dia, tulisan apa itu? 我问他你写什么？ Seperti pagar, saudara. 就好像有篱笆。 Terus dia bilang, ini jumlah aku membaca Alkitab 他 seumur 说 hidup. 这是记下来我读了多少篇。 Saya hitung pagarnya 26. 我看已经有26个记号， Jadi sudah 26 kali. 好像是已经26篇。 Wah, saya pendeta aja kalah, saudara. 我觉得我身为一个牧师，输给他。 Seingat saya 16 kali begitu ya membaca. 我记得我还是16次， Dia 26 kali. 他26次。 George Muller 200 kali, saudara. George Muller 他读了200篇， Dia mengatakan satu perkataan luar biasa begini. 他讲了一句特别的话。 Sekarang dalam cinta kasih sayang persaudaraan saya ingin beritahukan cara untuk mempertahankan kenikmatan rohani. 所以他就说：“亲爱的主内弟兄姊妹们，我要教导你们如何在属灵的方面能够享受属灵的事情。 Ini adalah hal yang mutlak diperlukan agar kebahagiaan dalam Tuhan terus berlanjut. 这完全很需要让我们在主耶稣里面的爱里继续不断成长。 Caranya yaitu agar kitab suci dibaca secara teratur, terutama kita harus membaca kitab suci berulang di sana dan di sini. 方法就是我们要规规矩矩把圣经读完，不
不要随便选哪一本书你爱读，哪一本书你不爱读。 Mungkin maksudnya jangan sampai waktu kita lahir pendeta bacakan Mazmur 23. 不要当我们有人出生的时候，这个牧师讲的是诗篇23篇。 Kita kawin bacanya Mazmur 23. 结婚的时候有在读23篇。 Punya anak, pendetanya bacakan lagi Mazmur 23. 有了孩子，这个牧师在读第23篇。 Sampai kita mati dia di jasa Mazmur 23 lagi. 直到我们走的时候，回天家的时候，又是23篇。 Jangan memilih-milih, karena kalau kita memilih-milih pembacaan kita, kita hanya akan menjadi kurcaci spiritual. 所以我们这个如果我们不要随便选我们爱的心境节，因为我成为一个爱子。 Dia bersaksi waktu dia bertobat dan 4 tahun setelah pertobatannya, dia tidak pernah mengalami pertumbuhan rohani. 他告诉，当他悔改以后，他的属灵命没有成长。 Dia datang ke gereja, dia ikut pelayanan, dia ikut besuk, dia ikut berbagai macam pelayanan yang ada. 他来到教会参与每一种活动， Dia ikut persekutuan doa, dia rajin berdoa. 祷告会，他很殷勤祷告会。 Tapi satu hal dia tidak lakukan, 但是有一件事情他没有做到， yaitu tidak membaca Alkitab. 那就是没有读圣经。 Akhirnya setelah 4 tahun dia berubah, lalu kemudian dia mulai membaca Alkitab dan terus menerus, dan di usia 47 tahun dia sudah membaca 100 kali, dan dia senang terus untuk melakukannya, dan setiap kali memulainya lagi dia merasa senang. 4年以后，他读到47岁，已经读了100篇，又再读，他觉得非常有兴趣。 Dia katakan dalam kutipan terakhirnya, 最后他一个记载说， makanan batin manusia untuk bertumbuh bukanlah doa. 让我们的灵命能够长进，不但只有祷告， Tetapi membaca firman Tuhan. 但是我们应该也是读圣经。 Bagaimana dengan kita saat ini? 今天我们如何呢？ Berapa banyak waktu yang kita luangkan untuk membaca Alkitab? 多少个时间我们分配读圣经？ Kita ini hidup di zaman yang mudah terdistraksi. 我们活在非常容易动摇的时代当中。 Terutama ketika HP ada di tangan kita, saudara. 如果我们这个手机在我们手上， Mungkin dibandingkan dengan baca Alkitab, kita lebih banyak waktu untuk baca WA group, betul gak? 可能我们更多的时间读这个手机，比起我们读圣经。 Kita ingin menjadi orang yang nomor 1 tahu segala informasi dan seolah-olah itu menjadi penting. 我们觉得我们应该是成为第一个人，知道世界上发生事情，并且这觉得非常重要。 Kita menyimak berbagai berita yang kita terima lewat WhatsApp. 我们这个受了很多的消息， Kita ingin tahu info mudik seperti apa, padahal kita juga tidak mudik. 我们很想知道那些会乡下的人，但是我们不是其中一个。 Kita ingin tahu info tentang gempa-gempa, padahal kita mungkin tidak terlalu merasakan gempa yang begitu dahsyat. 我们很想知道那些地震的，其实我们也不知道什么叫做地震。 Dan kadang tanpa menyaringnya kita mulai membagikan kepada banyak orang. 然后不知不觉，我们把这个消息发给更多的人。 Sehingga waktu gempa yang terjadi 6,5 kemarin yang dibagikan ke saya adalah gempanya Cianjur, saudara. 6.7的地震，那个是分给我的时候，我觉得那个是江州的这个地震。 Kenapa? Karena mungkin kita terlalu terhipnotis dengan WhatsApp group kita, saudara. 因为我们觉得我们被这些微信所影响。 Saya tidak melarang kita untuk bermedia sosial, tapi mari kita mulai mengevaluasi. Kalau waktu baca WhatsApp sejam 2 jam kita ada waktu, kenapa baca Alkitab 15-20 menit kita tidak ada punya 我 waktu? 不是反对你们读有的人告诉我，我要认真读圣经，不过如果我的心要读圣经， Saya katakan seumur hidup kamu nggak akan baca. 我就告诉他，一生你不可能读圣经。 Kenapa? Kalau menunggu hati kita siap dan mau, sampai kapan? 因为如果要等我们的心要
什么时候才要？ Hati kita itu lebih suka sesuatu yang nikmat, sesuatu yang menyenangkan, yang tidak menyulitkan kita, bukan? 我们的心常常是这个接受，必是我们快乐，不给我们带来困难的事情。 Jadi kalau nunggu gerakan hati mungkin nunggu sampai Tuhan Yesus datang kedua kali pun kita belum pernah baca Alkitab. 所以，如果我们要觉得我们要受感动，直到主耶稣再来的时候，你的心还没有受感动。 Caranya seperti George Muller. Belajarlah untuk melakukan disiplin baca dan baca dan baca. 所以我们要有规律，让我们好像 George Muller 一样读圣经。 Mungkin di awal baca kita tidak lalu mengerti. Perjanjian lama khususnya ada banyak istilah, ada banyak kejadian, ada banyak konteks yang berbeda. 可能你起初读圣经，你不明白，因为有奇奇怪怪的事情我们不懂。 Tapi marilah mulai kita membacanya dan mencintainya. 但是我们要开始读，我们开始爱上它。 Kalau ada hal-hal yang kita tidak mengerti, mari kita tanyakan. Ada pendeta, ada hamba Tuhan, ada majelis. Kita bisa tanya kepada mereka. 如果我们不懂的话，我们可以问这是我们传道牧师。 Atau kalau kita sekarang punya handphone, kita bisa googling. Kita bisa cari, kita bisa search tafsiran apa yang benar tentang kalimat ini atau bagian ini. 从电脑当中，我们能够收到很多的答案， Itu akan sangat membantu kita. 能够帮助我们。 Sekarang saya ingin ungkapkan 3 hal, saudara. Kenapa kita harus melakukan dan mempelajari hukum 我要 Taurat. 告诉你们3件事情，为什么我们应该遵守神的话。 Matius 7 ayat 21 sampai 23. 马太福音第7章。 Berkata demikian, bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Dilanjut aja. Dilanjut. Oke. Jadi kenapa kita harus melakukan hukum Taurat? Karena itu adalah tuntutan dari Tuhan Yesus sendiri. 为什么我们要学习到这个律法？因为这是主耶稣的要求。 Tuhan Yesus menolak para pembuat kejahatan yang dalam bahasa aslinya adalah orang-orang yang tidak berhukum, yang selalu menentang hukum-hukum Allah. 主耶稣说，那些犯人就是常常不受律法的人，常常反抗神的命令。 Jadi Yesus sedang mengatakan bahwa dia tidak mengenal sama sekali orang-orang yang menentang hukum Allah. 所以主耶稣就说，他完全不认识那些抵挡神的律法的人。 Oleh karena itu kalau kita mengaku Kristen, pengikut Kristus, Kristus kecil, kita harus menghargai hukum-hukum Allah. 所以，如果我们成为基督徒，我们要开始遵守神的律法。 Itu adalah tuntutan Tuhan, keinginan Tuhan dari setiap kita. 这是主耶稣神的对我们的要求。 Yang kedua, saudara, kenapa kita harus melakukannya? Karena untuk membuat kita menjadi orang Kristen yang berbuah. 第二件，为什么我们应该受律法？因为我们成为一个有结果子的基督徒。 Di dalam Yohanes pasal 15, saudara, Tuhan Yesus berkata bahwa kalau orang Kristen tidak melekat pada pokok itu, dia tidak belajar firman itu, maka mereka tidak akan berbuah. 在圣经告诉我们，如果我们没有我们的枝子没有在树子上，我们没有结果子，就不能成为一个结果子的基督徒。 Ada banyak orang Kristen yang hidup dengan pemikiran dan pemahaman yang keliru. 很多人有错误的观点， Mereka berkata bahwa yang penting saya sudah diselamatkan. 他们说我最重要，上帝已经拯救我， Surga itu seolah-olah menjadi sebuah tujuan utama. 天堂好像是他们唯一第一个目的地。 Sehingga tidak lagi melihat bagaimana dia harus hidup selama anugerah hidup itu diberikan kepadanya dalam dunia ini. 所以他们不觉得，当他们在世界上享受上帝给我们的恩典，如何我们过这个生活？ Itu sebabnya mereka mengabaikan untuk hidup berdasarkan hukum-hukum Allah. 所以他们忽略了没有遵守神的话而生活。 Padahal Allah menginginkan kita menjadi orang Kristen yang juga memahami hukumnya, mentaati hukumnya, untuk kita melakukan hukum-hukum itu dalam perbuatan-perbuatan kita. 其实上帝爱我们，叫我们能够遵守律法，明白律法，如何知道在每日生活当中过着守律法的生活。
Karena Yakobus mengatakan kalau iman tanpa perbuatan itu hakikatnya adalah iman yang mati. 因为雅各书告诉我们，如果一个信心没有行为，乃是死的。 Dan kalau kita tidak berbuah maka Tuhan katakan kita akan dipotongnya. 如果我们不结果子，上帝要去掉我们， Ini bukan sesuatu yang main-main. 这不是一个开玩笑的事 Ini 情。 kita perlu seriusi dengan sungguh-sungguh. 让我们真正很严肃的看这一件事情。 Bersyukur kalau gereja ada mengajak kita pembacaan Alkitab setiap hari secara beruntun. 感谢主，如果教会能够引导我们每一个这个有秩序的读圣经， Itu akan sangat menolong kita untuk mendorong kita belajar, mulai mencintai 这要 Alkitab. 帮助我们，让我们开始爱主。 Yang ketiga, saudara, 第三， supaya kita menjadi orang-orang yang memiliki pemahaman atau dogmatis yang jelas. 让我们有好的、准确的神的真理在我们脑海当中。 Dan pemahaman dogmatis itu tidak membuat kita menjadi orang yang dingin, yang kaku. 我们能够明白神的话，不是成为我们很冷淡的人。 Bagaimana supaya orang Kristen tidak menjadi orang yang dingin karena pemahaman Alkitabnya? 我们如何要是一个基督徒，不是成为一个冷淡的基督徒，因为他知道太多关于圣经的事情。 Alkitab banyak mengajarkan bahwa gereja harus menjadi gereja yang hangat hidup karena firman. 那么神的话教导我们，让教会要成为一个很热忱的教会。 Satu bagian saya kutip di dalam Matius 24 ayat 12, saudara. 马太福音24章第12节。 Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Matius 24 ayat 12. 马太福音第24章第12节。 那时必有12， Ya, 12. 这因不法的事情增多，许多人的爱心才渐渐冷淡了。 Kata durhaka di situ arti harafiahnya adalah orang yang tidak punya hukum. 在这里告诉我们那些行不法的事情，因为他们没有遵守律法。 Orang yang tidak mementingkan hukum. 一个人没有尊重律法， Dan dikatakan kasihnya akan menjadi dingin. 所以他的爱要渐渐冷淡。 Kalau kita belajar di dalam perjanjian lama membacanya, kita akan lihat keindahan-keindahan dari hukum Allah. 如果我们用约来查看，我们就看见一个很美好上帝的律法。 Di sana kita akan belajar bagaimana Allah mementingkan supaya kita belajar memperhatikan orang-orang yang berkekurangan, yang miskin, mengusahakan kesejahteraan bersama, bagaimana kita hidup dengan adil di dalam masyarakat. Itu adalah perintah-perintah yang indah yang menolong kita untuk bisa hangat satu dengan yang lain. 在律法当中，我们能够好好的读，哪里就主耶稣要教导我们如何爱人，如何帮助人，如何遵守神的律法，里面非常的美好。 Itu sebabnya kalau gereja menjalankan hukum-hukum Allah, maka gereja itu akan menjadi gereja yang hangat seperti yang dijanjikan oleh Alkitab. 所以一个教会它能够遵守律法，那么这个教会要成为很热情。 Tapi seringkali dalam gereja kita dingin, 但是在教会里面冷淡， kita terjadi konflik, diam-diam perang-perang dingin, saudara. 里面有明争暗斗， Ada rasa tidak suka yang tersembunyi, 有的他们静静的、偷偷的做一 tidak 些 lagi 事 saling 情， mengampuni, memperhatikan, mengasihi, mendorong, menasehati. 并且他们都是明争暗斗，彼此轻视。 Kenapa kita tidak bicara lagi kembali kepada apa yang harus kita lakukan di dalam kebenaran firman? 因为我们不再按照神的话来实行每一件事情， Kita hanya bicara anugerah, lalu kita membuang semua yang namanya hukum Allah dari kehidupan 我们一直 kita. 讲到关于恩典，我们不把神的条例元素的实行。 Kita harus ingat bahwa hukum Taurat diberikan ketika mereka diambil oleh Allah di dalam anugerahnya untuk menjadi umat Allah dari perbudakan Mesir. 所以他们没有记得神拯救他们，当他们在这个埃及受苦的时候， Seolah Tuhan ingin
kita tahu bahwa karena Dia adalah Allah yang mengasihi kita dalam anugerahnya dan sudah membebaskan kita, maka kita diperintahkan untuk mencintai hukum-hukumnya. 所以好像是因着神已经拯救他们从这个埃及脱离一切的困难，他们应该要遵守神的话。 Jadi kalau begitu belajar hukum Taurat bukan sesuatu yang membebani dan menyesakkan kita. 所以如果这样的话，我们学习律法不是成为一个重担， Tapi ini adalah hukum-hukum yang begitu indah yang membuat gereja bisa menjadi lebih hangat. 但是这些律法要成为教会更加这个亲热，更加和睦。 Seperti yang Yesus katakan di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. 好像马太福音所记载的告诉我们， Bahwa inti dari hukum Taurat adalah kasih. 那么律法的终点乃是爱。 Dan ketika kita melihat bahwa hukum Taurat itu adalah kasih, maka kita tidak akan menjalaninya dengan berpikir bahwa ini mencekik kita dan menyulitkan kita. 如果我们知道律法的重点乃是爱，所以律法不能来虐待我们的生活。 Sehingga kita pun mau belajar bagaimana mengasihi Allah dan juga mengasihi sesama kita seperti yang Dia mau. 如果我们能够学习如何我们爱神、爱别人，好像神要我们做的。 Jadi saudara, bagaimana kita melakukan yang terbesar dalam dunia ini adalah mari kita belajar mengenai hukum Taurat, menghidupi dan mentaatinya di dalam anugerah Tuhan. 弟兄姊妹们，我们在世界上所做的乃是什么？乃是要学习律法，并且把律法生活在我们每一天的生活里面。 Milikilah pandangan yang positif terhadap hukum-hukum Tuhan. 你要对律法有准确的观点。 Yesus menuntut kita melakukannya 主耶稣要我们做的， supaya kita memiliki hidup yang berbuah 让我们有结果子的生活。 dan hidup kita menjadi hangat, menjadi berkat dan saksi bagi kemuliaan Tuhan. 那么我们的生活成为一个好的见证， Kiranya firman Tuhan hari ini menjadi kekuatan bagi setiap kita. 让主的话成为我们每一个人的新的力量 Mari。kita berdoa. 我们祷告， Biarlah Tuhan sentuh hati kami sekali lagi. 主啊，你再次感动我们的心。 Kalau mungkin di antara kami ada yang sudah mulai melalaikan disiplin pembacaan Alkitab 如果 kami. 可能我们有开始忽略了读圣经的意义， Kami sudah lama tidak lagi membuka Alkitab 我 di 们已 rumah 经很 kami. 久没有打开圣经， Kami tidak mempelajarinya lagi. 我们也学习， Kami tidak mencintainya lagi. 我们不再爱它。 Pulihkan cinta kami dan kasih kami kepadamu Tuhan. 让我们求你帮助恢复我们对途径的爱心。 Dan dalam anugerah-Mu Engkau menolong kami supaya terus disiplin dalam pembacaan firman Tuhan. 在你的恩典当中，我们有自己的距离， Merenungkan dan melakukannya dengan sungguh-sungguh. 让我们真正实行主的话， Supaya hidup kami berbuah. 让生活有结果子， Supaya kasih kami kepada Allah dan sesama lebih nyata. 让我们对能够表现对你的爱。 Terima kasih Bapa. 谢谢主， Dengar doa kami. 垂听我们的祷 Dalam 告， nama Tuhan Yesus 靠 kami 耶稣基 berdoa. 督圣名， Amin. 阿门。 Amin. Saudara, marilah saat ini kita mau memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. 弟兄姐妹，我们进入奉献。